Kita sambung lagi pada fasal yang ke 10 sebelah 12. InsyaAllah kita sambung fasal yang ke 12, muka surat yang ke 43. Selawat salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa cahaya hidayah, petunjuk serta rahmat bagi sekalian alam. So untuk memberkati majlis kita pagi ini, marilah sama-sama kita mulakan dulu dengan selawat Jibril. Mudah-mudahan selawat yang kita bakal selawatkan ke atas junjungan besar Nabi kita ini dilimpah oleh Allah Ta'ala dengan rahmat, seperti mana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang selawat atasku dengan satu selawat, nescaya Allah Ta'ala akan selawat ke atasnya dengan 10 selawat, insya-Allah. Yang paling utama kita mohon daripada Allah Ta'ala selawat ini ialah agar Allah Ta'ala mengurniakan kita dengan limpahan rahmat berupa ditambah kekuatan iman kepada kita, kekuatan tauhid, dan dibukakan kepada kita hijab-hijab hati kita yang menutup daripada rasa dan pandangan kita kepada Allah, sehingga kita benar-benar dapat menjadi hamba Allah yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala mu'allifu wa syekhuna waliduna al-malik fakir ila Allah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Fasal yang ke-12, martabat ma'rifat. Pertama, mengenal zat akan dirinya. Tiada siapa yang sampai pada martabat ini. Kedua, mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan Allah Ta'ala, yakni martabat khusus pada Muhammad. Tiada yang boleh mencapainya hatta para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Ketiga, mengenal para Nabi alaihi wassalatu wassalam akan Allah Ta'ala, yakni antara para Nabi ada perbezaan. Keempat, mengenal para wali Allah. Mengenal para wali akan Allah Ta'ala, ia di bawah batasan makrifat para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Antara para wali juga ada tingkatan perbezaan. Kewalian para sahabat radhiyallahu anhum juga tinggi, namun juga berlaku perbezaan tingkatan makrifat antara mereka, dan sudah pasti tingkatan makrifat para sahabat radhiyallahu anhum adalah lebih tinggi daripada makrifat para wali kemudiannya. Yang kelima, mengenal para ulama akan Allah Ta'ala, ini pegangan yang jazam, muafakat dengan ahlu sunnah wal jamaah, dan dengan dalil ijmali dan tafsili. Keenam, mengenal orang awam akan Allah Ta'ala, yakni pegangan yang jazam, muafakat dengan ahlu sunnah wal jamaah, dan dengan dalil ijmali. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik, Muslimin muslimat, ibu kakak yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi pada pasal yang ke-12 ni berkaitan dengan tajuk martabat makrifat. Maksudnya martabat peringkat pengenalan, beberapa peringkat pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebelumnya pada fasa yang ke-11 kita telah mengambil faham berkaitan dengan makrifat yang paling tinggi kepada Allah, pengenalan yang paling tinggi, yang paling sempurna kepada Allah Ta'ala ni ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak tu hak paling hak perkara yang utama yang kita kena jadikan suatu
fahaman dan pegangan kita bahawa hak paling kenal Allah Ta'ala, paling tahu, hak paling makrifat kepada Nabi ialah yang paling makrifat kepada Allah ialah Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada yang mencapai peringkat pengenalan yang lebih tinggi daripada Nabi. Tak ada yang boleh kenal. Hatta malaikat pun tak kenal Allah Ta'ala seperti mana kenalnya Nabi, makrifatnya Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalil dia telah dibawakan bahawa Allah Ta'ala telah melimpahkan rahsia segala pengenalan diri dia kepada Nabi, kerana Nabi itulah nur awal. Nabi itu adalah ciptaannya yang awal. Nabi itulah yang disebut dengan nur awal tadi, sebagai nur yang dicipta oleh Allah Ta'ala, makhluk yang termulia yang dicipta oleh Allah Ta'ala, yang menanggung segala rahsia dia. Kita kata penanggung rahsia Allah ni, apa yang ditanggung ni? Allah nak limpahkan rahsia apa? Rahsia pengenalan tentang wujud dia, tentang kesempurnaan sifat dia, tentang segala kemuliaan asma'-asma' dia, dan tentang segala perbuatan dia. Jadi rahsia itulah yang dilimpahkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi. Dan yang paling mengenali tentang segala kesempurnaan Allah Ta'ala, Nabi. Tak ada hal lain yang mampu mencapai dia. Dan juga ditunjukkan bahawa dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi ini diangkat oleh Allah Ta'ala naik ke langit, ke Sidratul Muntaha, peringkat paling tinggi sekali, yang tak ada makhluk lain dah yang boleh capai, yang boleh naik. Malaikat pun tak boleh naik. Malaikat kata, kalau aku naik wahai Muhammad, nescaya aku akan binasa, aku akan hancurlah, kata malaikat. Dan ketika itulah Nabi bermuajahah dengan Allah Ta'ala. Nabi berhadap-hadap dengan Allah. Bukanlah berhadap dengan Allah tu maknanya boleh tengok Allah depan-depan gini. Enggak. Kita faham dah kan? Maknanya Nabi nampak secara, Nabi dibuka oleh Allah Ta'ala rahsia yang peringkat tertinggi sekali. Nak boleh faham bandingan macam mana kan? Kita buat kias dah sebelum ni. Ada orang dia kenal orang, kita kenal seorang sahabat, sekadar kita kenal kawan kita ni, kita kenal di luar, kita tak kenal di rumah. Ada orang kenal dia berkawan sampai di rumah, berkawan sampai di rumah pun tak sampai ke dalam rumah. Kenal tu sampai tangga je. Dia mengenal, dia kenal, cakap dah sampai tak mana, duduk tangga dia, sekadar gitu. Ada orang dia kenal sampai dalam rumah, ada orang kenal sampai dapur, ada orang kenal baik rapatnya sampai tempat tidur. Rapatnya tidur sekali, makan sekali. Mana? Jadi bila peringkat rapat dan kenal tu, maka di situ juga galiknya segala rahsia tentang sahabat, kawan yang dikenal pun lebih daripada itu. Itu satu kiasan untuk kita faham bahawa begitu dekatnya Nabi kita Muhammad SAW dengan Allah, kekasih Allah. Maka Allah Ta'ala bukakan rahsia tertinggi kepada Nabi, pengenalan diri Allah, rahsia Allah yang peringkat tertinggi yang tidak dicapai oleh sekalian yang lain, makhluk lain, melainkan Nabi. Sehingga Allah tunjukkan dan sirah Nabi SAW diangkat ke Sidratul Muntaha, kenal Allah Ta'ala. Dan pengenalan itu bukan sekadar pengenalan yang mana membawa kepada pengetahuan tentang rahsia Allah, tapi pengenalan yang makrifatnya Nabi kepada Allah tu membuatkan Nabi adalah hamba yang paling sempurna, hamba yang paling takut kepada Allah, hamba yang paling takwa kepada Allah. Kalau kita tengok muka surat 42 tu, di situ ada penjelasan yang dibawakan oleh Walid berkaitan dalil yang mana Nabi sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam paling mengenal Allah, paling bertakwa kepada Allah. Bila kena
Bila kenal, makin rasa. Kalau kita kenal seorang, kita akan rasa lebih hormat dia, kita akan lebih respect dia. Kalau biasa anak-anak ni, ada anak yang takut kepada ayah, ada anak yang tak takut pada ayah. Anak takut pada ayah. Ada orang kawan-kawan dia tak takut pula. Ada kawan-kawan yang baru kenal takut dan sebagainya. Contohnya sebab apa? Kalau anak-anak yang kawan-kawan anak ni yang mari di rumah, dia takut dengan ayah dia ni, ayah kawan dia ni. Sebab apa? Dia tahu di rumah tu ayah dia pekeng. Ayah ni pernah marah dia. Kalau dia kenal sekadar di luar, saya kenal ayah dia dekat sekolah, ayah dia pernah biasa ambil anak dia. Kawan saya ni, ayah dia selalu datang ambil. Nanti dia kenal sekadar gitulah. Takkanlah ayah tu nak marah kat sekolah, tak marah. Tapi bila kat rumah dia baru tahu, ayah dia backing. Marah kat rumah, marah tak solat, marah ni, marah itu. Jadi dia bila dia kenal, dia kadang rasa takut. Budak tu contoh kias. Jadi Allah Ta'ala bandingkan kias untuk nak memahamkan akal kita. Nabi dia paling kenal Allah Ta'ala. Bila dia paling kenal Allah Ta'ala, maka dia paling takwa. Dia yang jadi paling takwa, sebab dia paling kenal Allah Ta'ala. Sebab tu sebab apa kita kadang-kadang dalam ibadah kita kita buat tu dengan faktor kenal ke, ataupun kita buat dengan faktor disuruh. Kalau kita nak ibadat kita ni, hak kita buat ni bukan faktor disuruh dan diperintah, tapi atas faktor kenal. Kita kenal Allah Ta'ala ni kerana Allah Ta'ala dia pencipta kita, dia pemilik kita, dia yang mengatur hidup kita. Maka ibadah kita kepadanya bukan atas perintah semata-mata, tapi kerana kita cinta kepada Allah, kerana kita beriman kepada Allah, dan kerana kita takut kepada azab Allah, dan kita juga mengharapkan redha dan syurga Allah. Jadi kita buat ibadat tu, ibadat kita ni tinggi dia punya nilai dia tu atas sebab kita kenal Allah Ta'ala. Kita sabar dengan ujian dia, kita boleh redha dengan apa kesakitan, keperitan, kekecewaan yang Allah Ta'ala takdirkan atas kita, kerana kita kenal dia. Kita tak menjadi menderita dalam hidup sebab kita kenal dia. Kenal, sungguh Allah tak menzalimi hamba dia. Allah tak menzalimi. Allah begitu maha pengasih dan penyayang kepada hamba ni. Maka kita boleh sabar sebab kita tahu Allah sayang aku, Allah tak benci aku. Itu makna peringkat pengenalan yang bawa kita kepada takwa kepada Allah. Dan Nabi kata, akulah yang paling takwa. Nabi sabda, fallahi la ana a'lamuhum billah wa ashadduhum lahu khasyah. Demi Allah, sungguhnya aku terlebih kenal Allah Ta'ala melebihi daripada mereka itu, dan aku juga lebih takut kepada Allah melebihi mereka itu, melebihi sekalian para nabi dan rasul yang lain. Dalam riwayat yang lain, amma wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Demi Allah, sungguhnya aku adalah yang paling takut akan Allah melebihi kalian, dan akulah juga orang yang paling bertakwa kepada Allah melebihi kalian. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka ketakwaan Nabi Muhammad SAW kepada Allah Ta'ala memberi makna Nabi Muhammad SAW bukanlah Allah Ta'ala kerana tidak mungkin Allah takut kepada dirinya sendiri. Ini penegasan bahawa Nabi itu adalah hambanya. Muhammad itu adalah hambanya. Muhammad bukanlah bagian daripada dirinya Allah Ta'ala. Ini pengenalan contoh yang kita bawa sedikit kiasan atau tafsilan, contoh untuk memahamkan akal kita. Jadi poin yang paling utama sebelum kita nak lajak masuk kepada penerangan ataupun bahasan kita pada fasa yang ke-12,
hak paling makrifat kepada Allah Ta'ala ialah Nabi Muhammad SAW. Hak paling takwa, hak paling takut kepada Allah, hak paling sempurna pengenalan pada Allah, Nabi Muhammad SAW. Itu poin dia. Kemudian peringkat-peringkat pengenalan kepada Allah. Pertama, mengenal zat akan dirinya. Maksudnya peringkat pertama, Allah Ta'ala yang lebih mengetahui tentang diri dia. Hak kenal Allah Ta'ala ialah hak paling kenal Allah Ta'ala selain daripada makhluk, Allah Ta'ala itu sendiri. Ni hak pertama-tama sekali kenal diri dia ialah Allah Ta'ala sendiri lah. Tak ada lah. Waktu diri kita sendiri pun, kata yang lebih kenal diri kita siapa? Kita lah. Walaupun ada orang yang rapat dengan kita, suami kita, isteri kita ke, tapi yang lebih kenal diri kita sendiri. Yang menanggung rahsia diri kita sendiri, bukan orang lain yang lebih tahu rahsia dia. Aku lebih tahu rahsia kamu daripada kamu tahu sendiri rahsia kamu. Pelik orang ni. Dia kenal rahsia, dia tahu rahsia kita lebih daripada kita sendiri tahu rahsia diri kita. Tak ada makhluk lain tak akan tahu rahsia kita lebih daripada diri kita sendiri yang mengetahui tentang diri kita. Ni antara makhluk. Sungguh Allah Ta'ala Maha mengetahui. Ada yang pertama yang mengetahui tentang dirinya akan Allah Ta'ala ialah zatnya sendiri. Yang mengetahui akan zatnya ialah Allah Ta'ala itu sendiri. Yang pertama-tama sekali. Yang kedua, mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan Allah Ta'ala. Ni martabat khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadilah yang kita cerita awal tadi. Lebih kurang dalam 10-15 minit kita cerita, kita ulang balik, kita recall balik hak kajian kita minggu lepas. Jadi tak tiada yang boleh mencapainya hatta para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Tak boleh capai, tak ada yang boleh menandingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Martabat ni khusus. Ni yang khusus. Kalau kita mesti ada hak martabat khusus yang mengenali kita. Siapa martabat khusus yang mengenali kita? Pasangan kita lah, suami kita, isteri kita. Yang lebih, ini orang yang khusus mengenali kita. Yang ketiga, mengenal para Nabi. Para Nabi selain daripada Nabi Muhammad SAW, dia kenal Allah Ta'ala. Pun ada perbezaan di antara Nabi-Nabi ni pula. Sebab tu ada peringkat Nabi, Nabi Ulul Azmi, Nabi peringkat Ulul Azmi, Nabi Ulul Azmi. Kemudian bawah peringkat para Rasul. Lepas tu para Nabi yang lain pula. Dia ada peringkat-peringkat. Kenal tu berbeza-beza. Yang keempat, selepas Nabi Muhammad, selepas para Nabi dan Rasul, kemudian yang kenal Nabi, yang kenal Allah Ta'ala ialah para wali. Ada para wali yang dimasukkan di sini ialah peringkat yang pertama ialah para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Nabi, para sahabat Nabi ni, ada mereka ni adalah tingkat kewalian yang berbeza-beza juga. Sebab tu ada Sahabatul Kubra, sahabat yang 4. Tak sama dengan sahabat yang lain. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Lepas tu sahabat 10 yang dijamin syurga oleh Allah Ta'ala, yang disebut oleh Nabi pun tak sama juga. Lepas tu sahabat lain, sahabat Badar, tak sama dengan sahabat-sahabat yang di Madinah. Sahabat Badar, yang perang Badar, dengan sahabat-sahabat yang lain tak sama. Begitu juga tingkatan-tingkatan. Begitulah disebut sehingga kepada para wali yang kemudiannya, selepas para sahabat, para tabi'in, tabi'in, kemudian para ulama. Masuklah Imam Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ghazali dan sebagainya. Kita kenal nama-nama ulama kita ni. Tingkat-tingkat makrifat dia berbeza-beza, tak sama tingkat makrifat. Siapalah hari ni kepada wali-wali Allah yang ada hari ni? Kalau yang sebelum kita pernah dengar 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun ke belakang, Syekh Abdul Malik, Tok Belamani, Syekh Abdul Rahman, Tok Palu, Haji Abdul Rahman Limbo, siapa lagi?
apa ni, Tok Syekh Duyung, ulama-ulama kita di Terengganu, kalau ulama di sebelah Pahang pula, begitulah ulama-ulama kita di seluruh Nusantara ni, tanah air kita. Kewalian dia, makrifat tak sama. Jadi jangan ukur bahawa sebut kata wali, dia wali Allah, pengenalan makrifat dia sama je, tak. Dia ada tingkatan. Yang kelima, mengenal para ulama. Selepas bawa pada tingkat wali ni, tingkat ulama. Ulama-ulama biasa ni lah dipanggil ulama syariah, bukan ulama-ulama hakikat. Ulama hakikat tadi para awliya lah. Ulama syariah, dia mengenal akan Allah Ta'ala dengan pegangan yang jazam. Biasa dengar jazam. Jazam ni apa dia? Jazam, yang pegangan yang kukuh, yang teguh, yang tidak ada syak, yang tidak ada zon, dan yang tidak ada waham. Syak, apa dia syak? Syak ni ragu lah. Syak biasanya 50-50 lah. Mari syak, ya kedok tu sama banyak, 50-50. Syak. Zon, zon ni sangkaan. Zon ni sangkaan. Kita beranggapan, sangkaan. Contoh, hari ni pokok hari gelap, jam tak ada, matahari pun tak naik lah. Jadi kita nak tahu masuk waktu ni, maka kita pakai, dalam ulama kita pakai zon. Pakai zon ni, pakai sangkaan je. Masuk dah waktu ni, dengan tanda-tanda alam yang dia tengok begitu begini. Selain daripada matahari ni, apa tanda alam? Maka zon, nak tepat, nak betul-betul tepat, tidak boleh. Maka zon ni bukan dalam, ada panggil zon dengan waham ni saling gandingan. Kalau syak tadi 50-50, zon waham ni 30-70. Kalau zon 70, wahan jadi 30. Kalau zon 30, waham 70. Dia gitulah. Syak, zon dan waham ni, sangkaan dan juga waswah pun ada juga kita kata. Ragu, keraguan. Jadi yang kita nak, keyakinan yang jazam teguh kita tentang Allah, iaitu yakin. Yakin di atas apa? Yakin dengan ilmu, yang dipanggil ilmu yakin. Muafakat dengan ahli sunnah wal jamaah, muafakat dengan pegangan ahli sunnah, ilmu ahli sunnah wal jamaah. Kalau ilmu akidah, apa dia ulama ahli sunnah kita? Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari wal Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini pegangan ahli sunnah wal jamaah. InsyaAllah habis kitab ni kita ngaji kitab tauhid asas, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah pula. Kita ngaji kitab sifat 20 pula. Memang peringkat awal ni kitab ni agak tinggi sikit lah. Ni peringkat muntahi, peringkat mutawasit, peringkat pertengahan, peringkat perbahasan kitab hakikat Muhammad, syariah hakikat Muhammad ni. Dia kitab peringkat pertengahan, kat awal sekolah menengah. Kita tadika pun ada gini. Jadi tak apalah, kita ngaji dulu, lagi kita pun start mula daripada bawah. InsyaAllah ta'ala, mudah-mudahan Allah boleh nampak. Dulu masa ngaji kitab ni tak nampak, blur je. Ustaz cerita gini-gini, pakai tadah je dulu. Bila manfaat ni, baru bila kita ngaji daripada bawah balik, kita ngaji start balik, ngaji sifat 20, ngaji akidah, ngaji i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, mengenal i'tiqad yang batil, pegangan-pegangan yang salah terhadap Allah Ta'ala dan sebagainya, baru kita pun nampak. Dan kita belajar mengenal i'tiqad berkaitan dengan Muhammadur Rasulullah SAW yang benar atas sifat-sifat wajib bagi Rasul dan sebagainya. Dan baru kita pun faham, patut kita ngaji kitab Muhammad Syariah Hakikat dulu, sebelum ni, kerana kita nak kenal keadaan Nabi begini. Right? Jadi dalil ni ada dua.
dalil ijmali, dalil tafsili. Dalil ijmali maksudnya dalil secara umum, ringkas. Misalnya, jika ditanya kepada seorang, apakah dalil atas wujudnya Allah? Kalau orang tanya, mana dalil ada Tuhan? Tuhan ada, mana dalil ni? Maka orang tu pun jawab, wujud sekalian makhluk ni. Dalil ada Allah Ta'ala adalah wujud sekalian makhluk ni. Maka dia tak boleh buat mari hujah terperinci, tak boleh nak cerita detail. Maka hukum mempelajari ni wajib. Dalil ijmali ni wajib. Fardu ain kata kita. Biar boleh khabar mana dalil adanya Allah Ta'ala. Sekurangnya dia boleh khabar adanya diri dia dan alam. Kita ada ni, alam ni ada ni, mana ada lah tuan. Sekurang boleh khabar gitu. Kalau tak boleh khabar, tak boleh khabar gitu, tak boleh wayak gitu, maka tak lepas lagi. Tak lepas. Bahkan kalau ulama kita ambil secara halus lagi, sekadar boleh khabar ada diri kita dan alam pun, dia panggil tak jejak di atas ilmu yakin lagi. Tak jejak molek lagi. Tak yakin dengan dalil yang, maksudnya dalil ni ada dua pula, dalil nakli dengan dalil akli. Tu boleh royak atas dalil akal je. Dalil nakli tak boleh nak royak. Dalil nakal apa dia? Dalil Al-Quran. Mana dalil Al-Quran yang Tuhan kata dia tu ada? Ya syukur tak? Nak mari dalil Al-Quran. Ayat apa ibu kakak? Dalam Al-Quran, ayat tu menunjukkan bahawa Tuhan tu ada. Ayat apa? Mari ayat-ayat tinggi-tinggi. Ayat yang pertama surah Al-Ikhlas. Cukup dah. Qul huwallahu ahad. Allah beritahu dalam Al-Quran, katakan Allah Ta'ala itu esa. Bila Allah beritahu bahawa diri dia tu esa, maka diri dia tu wujud tak? Wujud tak? Wujud lah. Wajiban wujud lah. Wajib ada. Takkanlah dia khabar diri dia tak ada. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Siapa yang suruh kata? Allah lah. Allah yang suruh kata Allah tu ada. Ada dia, ada yang tunggal, yang esa. Tunggal, tidak berbilang, tidak susung, tak ramah. Dia esa, tunggal. Ada lah tu. Itulah dalam Al-Quran yang mengatakan dia tu ada. Allahus Samad. Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta, Allah tempat berhajat. Allah lah tumpuanmu. Maka bila Allah kata Allahus Samad, Allah tempatmu berhajat, maka mu tu wujud tak? Wujudlah, kita ada lah. Wujud lah kita, mawujud, ada. Dan bila ada, kita mengukuhkan lagi ayat yang kedua tu, Allah tu wajib ada. Sebab Allah kata dialah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia tak seperti manusia, tak seperti makhluk, ada mula dan juga ada berhajat kepada sesuatu. Dia tak berhajat. Dia nak, Allah Ta'ala nak beritahu, mu berhajat kepada Allah. Allah tak berhajat seperti mana kamu berhajat. Kamu berhajat kepada anak, kamu berhajat kepada ibu, kepada bapa. Allah tidak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dia Allah wujud dia, wujud yang tidak serupa dengan sesuatu pun. Itulah dalil naqli, dalil Al-Quran. Naqli ni dalil yang dinaqal, yang tertulis di dalam Al-Quran, difirman oleh Allah Ta'ala. Ayat pertama ni, Qul huwallahu ahad. Lepas ni boleh khabar. Kalau orang tanya, boleh khabar lah. Kalau orang tak tanya, dah sawak. Kalau lagi khabar, maksudnya ada orang yang wajib kita khabar, kita nak khabar, anak kita, orang bawah tanggungjawab kita nak khabar. Ni orang kita tak kenal pun, jumpa pasal minggu gesek sikit baru, waktu kita khabar dia. Mu tahu tak dalil Al-Quran ayat yang pertama wujud. Jangan gitu, orang wajib terkhabar apa? Anak kita. Apa dalil Al-Quran? Allah cerita dia tu ada.
Dan ayat tu menjelaskan dan memang menyatakan Allah tu ada. Itu yang pertama. Ayat lain banyak lagi dalam Al-Quran, bertimbung-timbung lagi. Cuma kok kita tak ingat. Nak khabar. Banyak. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan manusia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menjadikan manusia. Itu contoh. Itu dipanggil dalil nakli. Yang sebut mana dalil yang mengatakan Allah Ta'ala ada, dia pun jawab adanya diri kita dah lah. Itu dalil akli, dalil akal. Itu di dalam kategori ijmal, dalam perumahan ijmal, maksudnya umum, dalil yang menyatakan umum. Kalau tadi boleh cerita dah, dalam Al-Quran ada sebut ayat ni, Allah kata dia tu ada dia esa, tu dah boleh cerita secara tafsili. Dah boleh beri dah secara tafsir dengan dalil Al-Quran. Tafsir lagi boleh hurai pula dengan akal tu penyataan. Contoh di bawah tafsili, seorang dapat melanjutkan jawapan sekalian makhluk itu menunjukkan atas wujudnya Allah dari segi imkannya dari sudut mungkinat lah, dari segi keharusannya, atau dari segi wujudnya sesudah Adam, sesudah tiada, boleh datangkan wujud terperinci. Hukum mempelajari adalah fardu ain. Fardu ain, fardu kifayah. Mesti ada salah seorang dalam kita ni, ramai-ramai ni boleh hurai, boleh jelas gitu. Maksudnya boleh cerita bahawa sekalian makhluk ni menunjukkan Allah tu ada. Dari segi Allah yang mengadakan, memungkinkan wujudnya sekalian makhluk. Dan juga sesudah Allah mewujudkan makhluk, Allah meniadakan pula makhluk. Itu harus bagi Allah Ta'ala. Contoh hujah lagi dari segi imkan, kemungkinan. Imkan ni mana kemungkinan. Seseorang menjawab sekalian makhluk adalah mungkin. Mungkin, imkan tadi samalah. Imkan tu segi bahasa Arab, mungkin pun bahasa Arab juga. Maksud mungkin ni apa? Kita pun pakai juga. Bahasa Melayu pinjam kata Arab mungkin. Mungkin itu harus ada, harus dia ada. Mungkin boleh jadi. Yang saya erti dengannya mungkin ni ialah boleh jadi. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Jadi contoh dari hujah dari segi imkan, kemungkinan. Seseorang menjawab sekalian makhluk ini adalah mungkin, harus ada, harus tiada. Dan setiap yang mungkin haruslah mempunyai pencipta yang menjadikannya. Ini nak cerita gitu. Kita ni makhluk ni mungkin, harus ada, harus tak ada. Jadi yang mengadakan dan meniadakan kita tentulah berhajat kepada pencipta. Tentu berhajat kepada yang mengadakannya dan meniadakannya. Tentu berhajat kepada pencipta. Dan pencipta itu yakni zat tentunya adalah Allah. Itu dijawab panjang tu. Dia boleh detailkan gitu. Contoh hujah dari segi wujudnya. Sesudah Adam, sesudah tiada. Kita ni Adam dulu, baru Adam ni, maksudnya kita ni tak ada dulu, baru ada. Tu maksudnya wujudnya sesudah Adam. Ayat dia tu. Wujudnya apa dia nya? Nya makhluk lah. Mungkin tadilah. Nya tu kita lah. Wujudnya kita sesudah Adam. Sesudah tiada kepada ada. Tu wujud kita. Ke wujud kita ada kepada ada? Dah. Kita tiada kepada ada. Sekalian makhluk ini adalah sesudah tiada, dan setiap yang ada sesudah tiada haruslah dia mempunyai pencipta yang menjadikannya ada. Ni ayat. Ayat kita lama gitu lah. Kali lagi, sekalian makhluk kita ni ada kita sesudah tiada.
Sebab kita tak ada dulu kan sebelumnya. Kita ni baru dicipta. Baru dicipta, baru ada. Sebelum ada tadi tiada. Ya pusing gitu je. Kita ni asal tak ada. Sekarang ni ada. Sebelumnya kita tak ada, sekarang ni ada. Gitulah. Dan sekalian makhluk itu ada sesudah tiada, dan setiap ada, dan setiap yang ada yang sebelumnya tiada. Dia sebut lagi sekali lagi, diulang lagi. Yang sebelumnya tiada harus mempunyai pencipta untuk menjadikan dia ada. Dan kita ada sekarang ni, ada yang harus, ada yang harus sahaja. Dan yang mengadakan kita ini Allah juga. Allah. Maka sekalian makhluk ini mesti mempunyai pencipta yang mengada, yang menjadikan. Dan pencipta zat itu tentunya adalah Allah. Pening tak kan? Pening tak? Dan kita ambil mudah gini. Dalil yang mengatakan adanya Allah, adanya kita. Kita ada ni. Dan sebelumnya kita ni ada ke tak? Tak ada. Jadi ada dan tak ada tu dipanggil mungkin. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Jadi kita ni wajib ke ada sini? Tak wajib. Tak wajib. Harus saja. Mungkin dia panggil. Tu maksud dia. Jadi ada kita sama ada ke tak ada ke, tak mau dengar cerita ada tak ada. Yang nak tahunya ada tak ada kita, mesti ada yang mengada atau mentiadakan dia. Mesti ada yang wak ada ataupun wak tak ada kita. Jadi yang wak ada ataupun wak tak ada tu ialah Allah. Mana nak ayatnya Allah tu ada je. Dia punya bahasa tu, lurah dia tu. Kita tak ajar dengar ayat-ayat kitab, ayat-ayat ilmu, bahasa ilmu disusun gitu, itu jadi pening. Tiada, ada, tiada, ada. Nak ayatnya mu asal tak ada, kemudian mu ada. Jadi hak buat ada dengan tak ada mu tu Allah lah. Sekarang ni mu ada tak? Ada. Dan yang mengadakan mu Allah. Kira-kira mu ada ke tak ada? Tak ada. Yang buat tak ada mu tu Allah. Itu je nak ayatnya. Boleh? Boleh buat kau Dan yang keenam, mengenal orang awam akan Allah Ta'ala. Dia kenal orang awam akan Allah Ta'ala dengan pegangan yang jazam juga, yang muafakat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan dalil ijmali. Ini pekat orang awam, yang paling awam, yang tak ngaji seperti mana cara ulama kita ngaji. Maka kita kenal dengan secara ijmali saja. Secara tadilah boleh kabur gitu je, umum. Tuhan ada ke tak? Ada dah, mana ya? Bukti Tuhan ada. Lah dah ada cokoh situ. Kamu ni Tuhan buat, mesti ada Tuhan. Tu dalil secara ijma'. Paling-paling ngaji atas basah lah tu. Gitulah. Nak mari tafsili macam tadi, kena ngaji secara ilmu. Kena ngaji atas surah pula. Macam kita ngaji tu.